Baik, saranan Perdana Menteri untuk pastikan setiap usaha kerajaan untuk menurunkan angka COVID-19 dilakukan secara komprehensif menerusi kerjasama strategik rentas kerajaan dengan pemegang taruh, agensi kerajaan dan juga pihak swasta. Itu antara sedikit butiran ucapan Perdana Menteri sejurus lepas dilantik menjadi Perdana Menteri, dan kita ingin melihat langkah ini bergerak ke hadapan. Bukan itu sahaja, malah untuk mempertingkatkan lagi kapasiti kita dan juga usaha kita, melipat gandakan lagi usaha kita melawan COVID-19. Saya membawakan tamu kita pada jam ini, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan KKM, iaitu Dato' Dr. Cheong Chee Kiong yang bersedia pada ketika ini. Doktor, terima kasih kerana meluangkan masa dalam jadual yang sibuk dan sebagainya. Doktor, pertama sekali, kalau boleh kita bercakap tentang kadar vaksinasi kita melihat lebih kurang 400 ke 500 ribu lah sehari kalau kita bersifatkan. Dan juga kita melihat Perdana Menteri juga mengatakan bahawa optimis dengan kejayaan program vaksinasi. Dan selepas itu mungkin ramai boleh kembali menziarahi ibu bapa di kampung halaman dan sebagainya. Pada hemat dan juga penilaian doktor sendiri dan juga pasukan, apakah angka yang selamat untuk keadaan rentas negeri itu akan dibenarkan, Doktor? Terima kasih Encik Najib. Saya juga turut sama optimistik seperti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan kejayaan program vaksinasi di Malaysia kini. Dan kini Malaysia, kerajaan telah mencapai 40% liputan imunisasi penduduk Malaysia. Impak positif imuniti kelompok iaitu herd immunity boleh dilihat di negeri-negeri seperti wilayah Persekutuan Labuan, Sarawak dan Perlis. Dan secara keseluruhannya saya yakin negara kita akan mencapai herd immunity dalam masa terdekat ini. Dan walaupun soalan adalah angka yang kita boleh untuk mencapai herd immunity ini, saya tidak dapat memberitahu. Tapi yang penting ialah kita mesti mencapai herd immunity dulu supaya serious diseases dan juga kematian akan dibendung sebelum kita boleh mencapai kejayaan ini. Ya, untuk rentas negeri dan sebagainya, itu memerlukan angka-angka seperti yang doktor sebutkan. Doktor juga mempengerusikan Greater Klang Valley Special Task Force. Doktor, kalau kita melihat salah satu di bawah Greater Klang Valley Special Task Force ini iaitu CAC Maya, bagi pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2, ini mengurangkan bebanan yang dihadapi dan ditanggung oleh sistem kesihatan kita. Doktor, jika kita lihat juga kes broad index ini semakin meningkat juga, dan juga ramai mungkin dalam kalangan BID ini yang tidak tahu menilai tahap kesihatan mereka ketika mereka kuarantin di rumah, dan malah ada juga yang tidak tahu mereka dijangkiti COVID-19. Pada pandangan doktor sendiri, apakah bentuk penambahbaikan penilaian kesihatan yang mungkin akan diwujudkan untuk membantu orang ramai lebih faham cara mereka menilai kesihatan ketika kuarantin di rumah, doktor? Thank you. Berdasarkan analisa yang dijalankan oleh KKM, seramai 70% daripada kes kematian BID ini tidak mengetahui bahawa mereka adalah kes COVID-19 positif. Justru sekiranya kita mempunyai gejala ringan, kita perlu menjalani ujian COVID-19 kendiri, dan jika gejala bertambah baik, segera mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Bagi mereka yang menjalani kuarantin atau isolasi di tempat kediaman, adalah penting agar mereka menjalani pemantauan kesihatan kendiri melalui home assessment tool, melalui aplikasi MySejahtera setiap hari. Ini adalah kerana pihak KKM mempunyai pasukan khas untuk memantau dan menilai kesihatan mereka melalui MySejahtera dan akan menghubungi mereka sekiranya mereka mempunyai warning signs. Doktor, bagaimana doktor penilaian ini yang paling penting, kerana ada kalanya mereka tidak tahu mereka sesak nafas itu adakah itu disebabkan COVID ataupun anxiety dan sebagainya. Bagaimana untuk mengajar mereka ilmu-ilmu ini supaya mereka lebih menilai dengan lebih tepat dan masukkan data sebelum KKM mengambil tindakan dan sebagainya, doktor? Okey, dalam health assessment tool ini kita ada satu senarai gejala yang kita hanya tick atau kita tidak tick saja. So kalau kita tidak pasti sama ada gejala kita adalah daripada anxiety atau betul-betul daripada COVID, kita terus tick dalam kotak itu. So bila kita tick dalam kotak itu, ini akan ditangkap dalam sistem kini dan satu pasukan khas akan memantau keadaan ini. So kita akan telefon mereka dan tanya mereka sama ada mereka betul-betul sakit atau mereka hanya macam Encik Najib kata anxiety saja.
Okey. Doktor, kita melihat juga di bawah inisiatif ini penambahan katil pesakit COVID-19 dan juga katil ICU akan terus dilaksanakan di sebalik kadar vaksinasi yang semakin tinggi ataupun bagaimana, doktor? Buat masa ini, kita mendapati bahawa bilangan pesakit yang masuk ke ward telah stabil dan kapasiti kita mencukupi. Dan oleh itu, secara berperingkat, katil-katil COVID-19 tambahan ini akan ditukarkan semula kepada katil non-COVID-19 untuk meneruskan perkhidmatan kesihatan bagi pesakit bukan COVID-19. Walau bagaimanapun, sekiranya kes COVID ini bertambah, kita akan menaikkan balik kapasiti katil COVID-19-nya dan akan meneruskan apa yang kita buat sekarang ini. Doktor, tadi doktor ada sentuh sikit tentang non-COVID yang bukan COVID-19 ini. Kerana kita lihat selama ini banyak kes untuk operation dan sebagainya terpaksa ditangguhkan, ada juga yang dibatalkan. Ini yang bukan kes serius dan sebagainya. Adakah keadaan sekarang ini beransur pulih pada pandangan doktor sendiri untuk membolehkan non-COVID patient ini, pesakit bukan COVID ini, kembali ke hospital mendapatkan rawatan, pembedahan dan sebagainya, doktor? Ya, so kes COVID sudah menjadi stable. Dan ada beberapa hospital di Greater Klang Valley ini pun telah menukarkan bed COVID mereka balik kepada bukan COVID, katil bukan COVID. Tetapi ini dibuat secara berperingkat kerana kita masih dalam keadaan di mana kes-kes sekarang berplateau dan menurun sedikit. So kita tidak mau terus convert balik ini semua katil kerana takut nanti ada satu peningkatan yang besar. Tetapi berperingkat kita akan tukar balik dan menjadi seperti normal. Doktor, saya nak minta terakhir sekali, saya minta pandangan doktor kerana doktor mempengerusikan Greater Klang Valley ini untuk melawan COVID-19 dan sebagainya. Bagaimana untuk kesiapsiagaan kita di peringkat kebangsaan keseluruhan? Kerana berdasarkan dengan contoh Greater Klang Valley ini, apa yang boleh kita pelajari? Sudah pasti ada banyak kelemahan yang kita dapati dan kita tambah baik dan sebagainya. Pada pandangan doktor, apa lagi yang boleh kita tambah baik, doktor? Saya rasa lesson learn yang utama sekali ialah kita perlu bekerjasama dengan agensi-agensi yang berlainan, terutamanya ATM dan juga dengan universiti-universiti hospital dan juga bekerjasama dengan kerajaan negeri. Kerana pihak-pihak ini mereka mempunyai resources yang tinggi dan kita boleh bekerjasama dan kita perlu bekerjasama untuk memenangi pandemik COVID ini. Saya rasa itu yang utama sekali. Okey, Dr. Chong Chee Kiong, terima kasih kerana meluangkan masa. Saya faham doktor adalah jadual begitu padat sekali. Terima kasih kerana meluangkan masa dengan Astro Awani pada jam ini. Okey, terima kasih Encik Najib. Baik, Datuk Dr. Chong Chee Kiong iaitu Timbalan Ketua Pengarah KKM membincangkan dengan kita melihat kepada ulasan daripada ucapan Perdana Menteri berkaitan dengan rentas negeri tersebut sekiranya vaksinasi itu berjaya dan juga diberikan keyakinan oleh Dr. Chong sendiri iaitu imunisasi kelompok akan boleh dicapai tidak lama lagi dan selepas itu barulah kita membuat keputusan soal rentas negeri dan sebagainya dan juga berkaitan dengan Greater Klang Valley usaha ini akan dilipat gandakan bukan sahaja dari segi CSC Maya tersebut pertambahan katil dan sebagainya dan juga melihat kepada kadar semasa ini hasil vaksinasi semakin berkurangan dan kapasiti itu ada ruang untuk bernafas dalam sistem kesihatan awam kita.